Salam sejahtera. Saudara PMO umumkan sebuah kampus sendiri bagi Kolej Pengajian Islam Singapura SCIS semasa rapat umum Hari Kebangsaan sebentar tadi. Dan dalam ucapan yang sama, PM Wong turut dedahkan Taman Warisan Melayu akan dibuka semula tahun hadapan. Kami juga akan melaksanakan pelbagai inisiatif baharu bersama masyarakat. Kita ingin melestarikan dan memupuk warisan Melayu. Masih banyak lagi mendengar dengan penuh hormat. Saudara Perdana Menteri Lawrence Wong baru saja selesai menyampaikan ucapannya dalam bahasa Melayu dan Mandarin Rapat Umum Hari Kebangsaan 2025. Ini merupakan NDR yang pertama beliau sampaikan dalam penggal pemerintahan baru sejak pilihan raya umum Mei lalu. Dalam ucapan bahasa Melayunya, PM Wong mengumumkan pembangunan sebuah kampus sendiri bagi Kolej Pengajian Islam Singapura SCIS dan komitmen pemerintah untuk terus memelihara warisan Melayu dengan pembukaan semula Taman Warisan Melayu tahun depan. Beliau juga memberi jaminan bahawa pemerintah akan terus mendampingi masyarakat Melayu dan bantu mereka capai aspirasi dan tangani keprihatinan yang ada. Berkaitan SCIS, PM Wong mengumumkan kampus khusus yang akan dibangunkan di sebelah kampus baru Universiti Sains Kemasyarakatan Singapura SUSS di Rochor. Kemas kini itu dikongsikan beliau kira-kira setahun selepas mengumumkan pelaksanaan SCIS dalam NDR 2024. Tahun lalu, saya umumkan bahawa kami akan menubuhkan Kolej Pengajian Islam Singapura atau SCIS. Sejak itu, MUIS bekerjasama dengan rakan-rakan kongsi tempatan dan luar negara untuk membangunkan kurikulum yang baik. Malam ini, saya gembira untuk mengumumkan bahawa SCIS akan mempunyai kampus tersendiri. Di sebelah kampus Universiti Sains Kemasyarakatan Singapura atau SUSS di Rochor. SCIS dan SUSS akan mempunyai bangunan berbeza yang mencerminkan matlamat serta identiti unik masing-masing. Pelajar SCIS boleh mengambil kursus Sains Sosial SUSS sebagai sebahagian daripada pengajian mereka. Kedua-dua institusi juga dapat berkongsi kemudahan. Melalui pengalaman ini, para pelajar SCIS dan SUSS boleh berinteraksi dengan baik dan lebih mendalam. Ini juga akan memperkaya kehidupan kampus mereka. Bangunan kampus SCIS akan menerapkan ciri-ciri seni bina Islam dan mempunyai kemudahan-kemudahan khusus untuk memenuhi keperluan para penuntut. SCIS akan mula menerima kohort pertama seramai 60 pelajar pada 2028. Menurut MUIS, pengajian SCIS akan dilaksanakan dahulu di kampus sementaranya di 51 Bencoolen Street, iaitu dalam bangunan yang sama dengan Masjid Bencoolen. Ini sehinggalah kampus di Rochor itu siap dibangunkan dan garis masa pembangunan projek itu akan diumumkan kelak. SCIS dan SUSS akan berkongsi kemudahan dan ruang untuk menggalak interaksi antara pelajar dan mempertingkatkan sekitaran pembelajaran. Pemerintah juga kata PM Wong komited untuk melaksanakan pelbagai inisiatif untuk melestarikan budaya dan warisan Melayu. Ini termasuk pembukaan semula Taman Warisan Melayu pada 25 April tahun depan. Ini setelah TWM ditutup selama lebih 3 tahun untuk menjalani kerja-kerja peningkatan sejak 30 Oktober 2022.
Untuk meraihkan pembukaannya semula, sebuah festival besar-besaran akan diadakan dari 25 April hingga 3 Mei 2026 di kawasan Taman Warisan Melayu dan sekitar Kampung Gelam. Kami juga akan melaksanakan pelbagai inisiatif baharu bersama masyarakat. Kita ingin melestarikan dan memupuk warisan Melayu. Misalnya, Taman Warisan Melayu akan dibuka semula pada tahun depan. Ia akan ada galeri dan program baharu untuk pamerkan budaya Melayu Singapura yang kaya dan penuh semangat. Selain membuka semula pusat tersebut, kami juga akan menyediakan kawasan sekitar Kampung Gelam. Pihak Wong juga memberi jaminan bahawa pemerintah akan sentiasa bersama mendampingi masyarakat Melayu untuk sokong aspirasi dan tangani keprihatinan mereka. Inilah juga antara sebabnya beliau dan pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Dr. Faisal Ibrahim, giat mendekati masyarakat. Antara pertemuan itu termasuk sesi berbuka puasa dengan anggota masyarakat dan lawatan ke Madrasah Al-Judi. Daripada sesi-sesi itu, beliau dapat mendengar keprihatinan dan pandangan masyarakat. Masih banyak lagi yang boleh kita lakukan bersama. Ada kalanya kita mungkin berhadapan dengan isu-isu sukar. Tetapi saya mahu beri anda jaminan. Saya dan pasukan saya akan sentiasa mendampingi anda dengan setulus hati. Mendengar dengan penuh hormat dan bekerjasama dengan anda untuk mencari huraian terbaik. Bak kata pepatah Melayu, muafakat membawa berkat. Kami ingin membantu anda berjaya sebagai sebuah masyarakat gemilang yang kukuh, bersatu padu dan berwawasan. Dengan kepercayaan dan kerjasama anda, saya yakin kita boleh terus maju bersama sebagai satu rakyat. Bersama-sama, mari kita memacu Singapura ke masa hadapan yang lebih cerah untuk kita dan anak-anak kita. Majulah Singapura. Terima kasih. Perdana Menteri Lawrence Wong akur bahawa ketidaktentuan sejagat meningkatkan rasa bimbang dalam kalangan penduduk Singapura. Lantas ketika menyampaikan ucapan dalam bahasa Mandarin, PM Wong memberi jaminan bahawa pemerintah akan berganding bahu dengan rakyat untuk mengharungi cabaran-cabaran mendatang. Dia berkata pemerintah sedang melakukan yang terbaik untuk membantu sektor niaga mencari peluang-peluang baru selain mewujudkan peluang pekerjaan yang baik serta mengurangkan tekanan kos sara hidup. Namun, beliau menekankan bantuan seperti baucar CDC dan SG60 yang diagihkan hanya merupakan langkah sementara. Pada akhirnya, Singapura perlu menyesuaikan strategi ekonominya seiring dunia yang berubah-ubah. PM Wong menekankan matlamat Singapura hanya satu, iaitu mencipta pekerjaan yang baik buat rakyatnya agar dapat terus menikmati pendapatan lebih tinggi serta taraf kehidupan lebih baik. Dia berkata lebih banyak perincian akan dikongsi semasa ucapan dalam bahasa Inggeris sebentar nanti. Sementara itu, PM Wong mengumumkan bahawa sebuah program latihan baru akan dilancarkan untuk memupuk generasi pemimpin masyarakat Cina yang seterusnya. Tambah PM Wong, pemerintah akan membantu usaha mengatasi cabaran seperti pembaharuan kepimpinan dan kekurangan sumber, terutama yang membelenggu persatuan-persatuan suku kaum Cina. Menteri Pembangunan Negara Chee Hong Tat diserahkan tanggungjawab untuk menerajui usaha tersebut. Sekembali berita nanti, kami lintas langsung bersama wartawan Nur Helmi Hakim di Ibu Pejabat ITE bagi mendapatkan reaksi kepada ucapan NDR PM Wong sebentar tadi. Jadi jangan ke mana-mana.
Saudara, dalam ucapan Bahasa Melayu Rapat Umum Hari Kebangsaannya sebentar tadi, PM Lawrence Wong mengumumkan Kolej Pengajian Islam Singapura akan ada kampusnya sendiri di sebelah kampus SUSS di Rochor. Bagi berkongsi pandangan dan pendapat mengenai pengumuman PM Wong sebentar tadi, kita lintas langsung kini ke Ibu Pejabat ITE sekarang dengan wartawan kami Nurhalmi Hakim yang bersama Mufti Negara Dr. Nazruddin Muhammad Nasir. Silakan Hakim. Baik, terima kasih Nur Shah dan juga terima kasih kepada Dr. Nazruddin. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami malam ini. Dr. Nazruddin, mungkin pertama sekali kita ingin mendapatkan kupasan anda sendiri ya tentang pengumuman PM Wong tentang lokasi Kolej Pengajian Islam Singapura yang akan bertempat di kampus bersebelahan kampus SUSS. Jadi mungkin ada pandangan tentang perubahan lokasi ini dan juga dengan adanya lokasi baru ini, adakah ia akan perkara-perkara lain ya seperti mungkin jumlah kohort pertama juga akan berubah? Bagi peringkat awal, Kolej Pengajian Islam Singapura akan beroperasi di kampus Bencoolen. Pada peringkat awal kami menjangkakan jumlah pelajar dan keperluan di Bencoolen itu dapat menampung jumlah pelajar dan juga keperluan mereka untuk pengajian Islam. Tapi kami menjangkakan pada masa-masa akan datang jumlah pelajar akan berkembang lebih ramai lagi. Dan mereka memerlukan ruang lebih besar dan prasarana serta keperluan pengajian yang lebih menyeluruh. Dan demikian ia memerlukan kepada kampus yang tetap yang lebih besar dan seperti yang telah dimaklumkan oleh ataupun disiarkan oleh Perdana Menteri dalam rapat umum awal tadi, kampus itu akan berada dibina bersebelahan dengan kampus SUSS dan ia merupakan pertimbangan bagi keperluan pembangunan kepimpinan asatizah dan kepimpinan agama pada masa depan. Kami lihat bahawa fokus Kolej Pengajian Islam Singapura tetap pada pengajian Islam itu sendiri. Tetapi dalam kita melihat perkembangan isu-isu semasa dan masa akan datang, cabaran-cabaran yang lebih rumit, lebih kompleks dan mempunyai pelbagai dimensi, ia memerlukan kepada kepakaran, kemahiran asatizah kita dan juga pelajar-pelajar masa depan dalam bidang sains kemasyarakatan dan bidang dan disiplin-disiplin lain. Dan di sini peranan SUSS amat kritikal kerana ia membantu dalam kurikulum dan begitu juga pendedahan bagi pelajar-pelajar kami di Kolej Pengajian Islam Singapura sama ada dalam bilik darjah ataupun seminar, kelas seminar ataupun di luar. Dan kedudukan Kolej Pengajian Islam Singapura bersebelahan dengan SUSS itu akan memudahkan lagi penukaran perspektif dan idea dan pandangan di antara para pelajar dan juga tenaga pengajar di antara kedua-dua institusi. Dan kami berharap juga kedudukan yang dekat dengan SUSS itu akan membolehkan penukaran kemahiran di antara kedua-dua institusi. Sebagai contoh, Kolej Pengajian Islam Singapura kami telah membina keupayaan dan kemahiran dalam memahami peranan agama dalam konteks masyarakat majmuk yang berbilang bangsa dan agama. Dan saya rasa ia adalah satu kepakaran, kemahiran dan bidang pengajian yang dapat mengkayakan lagi bukan hanya bagi pelajar asatizah kita ataupun pelajar kolej, tetapi juga bagi pelajar SUSS. Dan ada banyak persamaan dalam minat ataupun kepentingan kedua-dua institusi dalam aspek tersebut dan kedudukan yang berdekatan itu akan memboleh dan mempermudahkan lagi penukaran kepakaran, penukaran kemahiran dan juga perspektif di kalangan para pelajar dan juga di kalangan tenaga pengajar dan juga institusi. Baik, terima kasih Dr. Nazruddin kerana sudi bersama kami malam ini. Dan sekian saja lintas langsung dari saya di Ibu Pejabat ITE. Kembali ke studio bersama anda, Nur Shah. Terima kasih Nurhalmi Hakim. Dalam perkembangan lain, Presiden Tharman Shanmugaratnam menyampaikan anugerah Health Serve yang buat julung-julung kalinya mengkirap mereka yang menunjukkan sikap peduli pada para pekerja hijrahan. Teruskan bersama berita. Diteruskan berita. Presiden Tharman Shanmugaratnam mengutus surat kepada rakan sejawatannya dari Indonesia,
Prabowo Subianto bagi mengucapkan tahniah sempena hari kemerdekaannya yang ke-80 hari ini. Dalam utusannya, Presiden Tharman berkata kemajuan yang dikecapi Indonesia sejak merdeka merupakan satu kisah yang penuh inspirasi. Beliau turut menantikan babak seterusnya hubungan muhibah antara Singapura dengan Indonesia dengan membina persefahaman dan rasa saling hormat antara kedua-dua pihak. Turut mengucapkan dirgahayu kepada Indonesia ialah Perdana Menteri Lawrence Wong. Berkata di bawah kepimpinan Presiden Prabowo, Indonesia membuat terobosan berani untuk memperkasa kehidupan rakyatnya serta membangunkan modal insan. PM Wong menambah beliau tidak sabar untuk berganding rapat dengan Encik Prabowo bagi meneroka peluang-peluang baru yang dapat mengukuhkan lagi hubungan dua hala. Sementara itu, dalam surat beliau kepada rakan sejawatan dari Indonesia, Sugiono, Menteri Ehwal Luar Vivian Balakrishnan berkata, perjalanan Indonesia membina daya ketahanan dan perpaduan menjadi mercu kemajuan di persada dunia. Dr. Balakrishnan berkata beliau berharap untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia khususnya dalam keterhubungan dan jaminan bagi makanan serta tenaga. Ribuan rakyat Indonesia memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-80 di Istana Merdeka di Jakarta siang tadi. Tema sambutan Dirgahayu tahun ini adalah Bersatu dan Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Ia mencerminkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan standard kehidupan serta impian Indonesia di persada dunia. Para penonton turut berpeluang menikmati pelbagai persembahan termasuk oleh deretan artis terunggul Indonesia seperti Rosa dan Chakra Khan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Israel mengumumkan ia sedang melakukan persiapan untuk memindahkan penduduk Palestin menjelang serangan besar-besaran di beberapa wilayah yang padat dengan penduduk di Gaza. Tel Aviv menyatakan mereka akan dipindahkan ke daerah yang digambarkan sebagai zon selamat di bahagian selatan carikan tersebut. Menurut IDF, pihaknya akan menyediakan kemah dan peralatan lain sebagai tempat perlindungan untuk penduduk yang terjejas. Kesemua langkah ini dikaitkan dengan rancangan untuk mengambil alih bandar Gaza sepenuhnya yang disifatkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai kubu terakhir Hamas. Para pemimpin Kesatuan Eropah EU menekankan peri pentingnya kedaulatan Ukraine serta keperluan untuk menghormati integriti wilayah menyusuli sidang puncak antara Amerika Syarikat dan Rusia di Alaska. Suruhanjaya EU dan kuasa-kuasa utama seperti Jerman dan Perancis menegaskan bahawa sempadan antarabangsa tidak wajar ditentukan oleh kekerasan. Mereka menambah hanya Kiev yang boleh membuat keputusan mengenai wilayahnya dan keutamaan harus diberi kepada perbincangan langsung dengan Presiden Volodymyr Zelensky. Kiev juga mesti diberi jaminan keselamatan yang kukuh oleh Rusia. Para pemimpin negara-negara Eropah dijangka akan mengadakan panggilan video hari ini untuk membincangkan langkah seterusnya. Chancellor Jerman Friedrich Merz mengatakan beliau dan pemimpin-pemimpin Eropah yang lain ingin melihat satu lagi sidang puncak diadakan kali ini di Eropah. Ia juga bakal memberi ruang kepada Ukraine untuk turut hadir di meja rundingan.
Lebih 400 pekerja hijrahan diraikan di sebuah jamuan khas sempena SG60 sebagai penghargaan kepada mereka atas sumbangan yang diberikan untuk Singapura. Di acara ini juga anugerah HealthServe disampaikan buat julung-julung kalinya bagi mengiktiraf mereka yang menunjukkan sikap peduli kepada golongan pekerja hijrahan. Presiden Tharman Shanmugaratnam menyampaikan anugerah itu kepada 6 individu atas usaha gigih mereka untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja hijrahan. Menteri Kesihatan Ong Ye Kung mengibarkan bendera tanda bermulanya. Acara berjalan sejauh 2 km melibatkan 4,200 peserta. Acara amal tahunan Persatuan Kanak-Kanak Singapura itu berjaya mengumpul dana lebih $850,000 setakat ini. Hasil kutipan digunakan untuk menyokong program dan khidmat persatuan itu. Selain berjalan kaki, para peserta berpeluang mempelajari bagaimana untuk menyokong kesejahteraan kanak-kanak. Dan sebelum mengakhiri berita, kami singkap ucapan NDR PM Wong dalam bahasa Melayu sebentar tadi. Kolej Pengajian Islam Singapura bakal mempunyai kampusnya sendiri di Rochor. Taman Warisan Melayu akan dibuka semula April tahun depan sebagai sebahagian usaha berterusan bersama untuk melestarikan budaya dan warisan Melayu. Dan juga jangan lupa untuk ikuti ucapan PM Wong dalam bahasa Inggeris selepas ini. Sehingga berjumpa lagi saudara, salam hormat.